Orang yang menyabit dia jawab hujah orang menafi macam mana. Itu hak paling kemuncak sekali. Kerja ni kerja orang alim lah. Kerja orang alim. Tetapi kita mesti kena jadi orang alim. Sebab kalau kita tak jadi orang alim, sentiasa kita duk ragu. Tak ada jawapan yang memuaskan. Bagi saya, alim tajuk ni lah kan? Bila ada ragu tajuk lain, kita alim tajuk lain pula. Akhirnya alim lah kita. Tak ada. Kita ada ragu tajuk mana? Kita boleh alim tajuk tu. Boleh kita boleh alim satu tajuk, boleh. Nak alim semua tu kita tak boleh. Bukan. Dan ada guru-guru kita alim tidak ada tajuk tajwid. Dia alim. Maka semua hak berhubung kait dengan tajwid dia pandai semua. Alim lah tu. Cuma bila alim tajwid dia break kat situ. Cukup kat situ. Kalau dia alim pula, dia belajar khusus. Misalnya dia pergi belajar alim tajuk solat, tajuk semaya, khabar hubung kait dengan semaya, ya boleh alim. Satu. Hak panggil ulama sungguh tu, dia boleh faham daripada Al-Quran dan hadis sendiri, tentang segala tajuk, segala perbahasan di dalam agama. Maka masalah lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia ada dua pandangan. Satu pandangan yang menyabit. Orang yang menyabit ni dia berpegang kepada, satunya dia berpegang pada Al-Quran. Tidak ada di sana hadis yang menyabitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Orang yang menyabit tu dia tidak berpegang, tidak berdasar kepada hadis, berdasar kepada dia faham daripada Al-Quran. Quran di dalam surah Taha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa hingga akhir. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, demi sungguhnya melihat ia Rasulullah akannya kat situ. Orang yang faham kata Nabi lihat Allah, dia kata melihat akan Allah. Walaqad ra'ahu, demi sungguhnya melihat ia Nabi, hu akan dia akan Allah, nazlatan ukhra, pada satu kali yang lain, inda sidratil muntaha, di tepi, di sisi pokok kayu yang bernama Al-Muntaha. Sidrah, pokok sidrah Al-Muntaha. Di situ indaha jannatul ma'wa, di sisinya itu ada syurga ma'wa. Dia faham daripada ayat tu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab demikianlah seorang tabi'i yang bernama Masruq, anak murid bagi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika dia tanya Siti Aisyah, orang ada pertikaian tentang Nabi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Mi'raj itu, Masruq tanya Siti Aisyah. Dia tanya Siti Aisyah, kata, ya ummatah, wahai ibu saya, wahai mama, hal ra'a Muhammadun rabbah, adakah Nabi Muhammad melihat akan Tuhannya? Siti Aisyah kata, engkau duduk kat mana, engkau tak ingat ke? 3 perkara, siapa-siapa yang mencerita akan dikau, siapa beritahu pada engkau 3 perkara ni, orang itu berbohong. Man haddatsaka aina anta min thalathin, man haddatsaka hunna faqad kadzab. Siapa cerita 3 perkara ni, orang ni dusta.
Siti Aisyah kata, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa-siapa yang mencerita akan dikau kata Nabi Muhammad melihat akan Tuhannya, maka orang itu berbohong, orang itu bohong, dusta. Masruq kata, beri timpuh kepada saya, nanti saya nak soal sikit. Anziri ni, minta beri timpuh pada saya, tunggu saya nak tanya. Dia kata, tidakkah tidakkah Allah Subhanahu wa taala yaqul, berkata, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia baca ayat ni kerana orang duk berhujah dengan ayat ni, kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah dia nabi tu, hadis Muslim. Bila Masruq baca ayat ni, Siti Aisyah kata, saya Siti Aisyah kata, ana awwalu hadhil ummah, akulah orang yang pertama-tama daripada umat ini. Sa'ala zalika, tanya akan demikian itu, ataupun sa'ala an zalika Rasulullah, tanya tentang makna ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra akan Rasulullah. Aku orang tanya Rasulullah sendiri, awal-awal orang tanya Rasulullah tentang walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqala, maka Rasulullah kata, innama huwa Jibrilu, sesungguhnya ia yang aku lihat itu Jibril alaihi salam. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghairu hatainil marratain. Aku tak pernah lihat Jibril alaihi salam di atas rupa bentuk dia, jasad body dia yang berupa hak Allah buat dia hak asli lain daripada dua kali ini. Nabi lihat Jibril di Mekah sekali di atas rupa yang asli, dan Nabi lihat Jibril pada malam Mi'raj sekali di Sidratil Muntaha. Ini kata Allah Subhanahu wa taala sebut Mi'raj di surah Taha, dia tak sebut di dalam surah Isra. Dia sebut di surah yang lain dengan faham, dengan cara faham. Sebab Nabi lihat di Sidratil Muntaha, berartinya Nabi berada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha iaitu di langit yang di atas langit yang ketujuh. Itu maknanya Nabi kita ada berlaku Mi'raj. Maka ayat tu bukan mana walaqad ra'ahu nazlatan ukhra itu kembali kepada Allah, dah kembali kepada Jibril alaihi salam. Oleh kerana demikian, Thummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna pun kembali kepada Jibril. Bentuk Jibril dia berupa dengan berupa asli kepada Rasulullah. Dia naik ke atas tinggi, kamar dia turun masuk mari rapat dengan Nabi pada malam Mi'raj itu. Di situ Nabi tengok rupa dia yang asli sungguh. Masuk dekat dengan Rasulullah, dua bau, dua busuran anak panah. Adapun riwayat syari, riwayat orang yang lain, kemadana badadana Allah turun, Allah turun. Bertukar Allah dengan Jibril. Sebab tu hak riwayat hak kata Allah itu riwayat yang syadzah, riwayat yang dhaif, tak boleh pakai, kena ditolak. Kerana hadis yang sahih di dalam Muslim kena pada Jibril alaihi salam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Kama dia di sana ada riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihatkan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj, yaitu dua orang daripada sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Riwayat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhum, dia kata Allah Subhanahu wa taala masuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya lebih kurang dekat dua busuran anak panah atau lebih dekat. Jadi memberi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatkan Allah Subhanahu wa taala masuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang saya kata tadi, walaupun sabit di dalam hadis yang sahih, pendapat tu, riwayat tu tidak boleh berpegang dengan dia. Kerana demikianlah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata di dalam Syarah Al-Bukhari, tidak ada di dalam kitab Bukhari hadis yang lebih keji, lebih huduh daripada, lebih keji nasbah rasa, nasbah lafaz dia tu daripada ini hadis. Hadis ni lah hak paling sangat-sangat huduh yang ada di dalam Bukhari. Kerana apa? Kerana satunya menyabitkan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk. Yang keduanya, dia menyalahi dengan rawi yang lain, menyalahi dengan rawi-rawi yang thiqah yang lain. Oleh kerana demikian, tak sabit daripada hadis yang sahih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj atas jalan yang sahih, atas jalan yang lebih kuat. Adapun riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang ulama kita dia tanggung dengan riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Ibn Abbas, dia kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanad kepada Rasulullah. Dia kata Nabi lihat, dia menyabit Nabi lihat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih sahihnya, dia panggil menyabit oleh Ibn Abbas itu dengan jalan ittirab, bukan dengan jalan sahih dah. Sebab apa? Sebab ada di sana riwayat daripada Ibn Abbas, beberapa riwayat. Satu, Ibn Abbas kata ra'ahu saja. Satunya dia riwayat kata ra'ahu bifuadihi marratain, melihat ia Nabi akan Allah dengan hatinya marratain, dua kali. Satu riwayat kata ra'ahu bi'ainihi, dengan matanya. Jadi orang panggil tak tahu hak mana Ibn Abbas, ra'ahu saja ke, ra'ahu biqalbihi ke, orang panggil ittirab lah, betul tak sabit. Kalau sabit pun dengan sebab tak boleh kita berpegang, kerana itu pendapat Ibn Abbas yang bercanggah dengan hak Rasulullah sendiri. Rasulullah kata dia lihat Jibril dua kali, dia lihat Jibril dua kali. Ibn Abbas kata Nabi lihat Allah dua kali. Kalau kata dua kali Nabi lihat Allah, di mana satu kali lagi? Kerana soal, di mana hak Nabi lihat Allah satu kali lagi lain daripada di atas langit? Tak ada di dalam mana-mana pun Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala.
wala di bumi wala di langit. Ada pun hak Rasulullah tafsir, hak di dalam Quran, hak betul. Nabi lihat Jibril 2 kali, di bumi sekali pada ketika dia bawa turun permulaan wahyu. Masa Nabi duduk di Gua Hira di Mekah, Nabi boleh tengok Jibril alaihi salam di atas rupa yang asli. Walaqad ra'a walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan satu kali yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, di atas langit yang ketujuh. Itu jawab orang yang menafi. Adapun Siti Aisyah, dia berdasar kepada Rasulullah sendiri. Dia tanya Rasulullah sendiri. Dan Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia tanya Rasulullah sabit di dalam hadis Muslim. Tanya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Engkau lihat tak Tuhan engkau? Dia tanya Nabi betul-betul ada, hal ra'aita rabbak? Engkau lihat kau Tuhan engkau? Nabi jawab kata, nurun anna arahu. Nur. Macam mana aku nak lihat dia? Aku duduk di Sidratul Muntaha, aku duduk di dalam nur. Artinya aku tidak lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak jawab kata kalau dia lihat, dia jawab na'am. Dia jawab banyak tu sepatah. Dan dia kata aku tak boleh lihat. Bagaimana Nabi pula? Anna, bagaimanakah arahu, aku nak lihat dia? Aku nak tengok lagu mana Tuhan? Aku tak lihat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang jawab hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Siti Aisyah bukan dia ambil daripada hak dia kata Nabi tak lihat Allah, dia ambil daripada ijtihad dia. Dia tak ada ambil daripada Nabi. Sebab Siti Aisyah bila Masruq tanya dia, adakah Nabi tengok Allah? Siti Aisyah kata, siapa cerita padamu Nabi lihat Allah, orang itu bohong. Siti Aisyah baca, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Siti Aisyah dia baca ayat Quran berdalil di atas kata Nabi tak lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kata dia ada Al-Quran, la tudrikuhul absar, tidak mendapat akan Allah oleh mata-mata. Allah tak boleh lihat. Maka li basharin ay yukallimahu Allah, manusia ni tak boleh Allah nak bercakap dengan dia illa malaikanya min wara'i hijab. Malaikat kena berkacak di belakang ini, ataupun illa wahyan, malaikat dengan wahyu, au yursila rasula, ataupun dia hantar rasul mari bercakap. Allah tak bercakap dengan manusia dengan cara direct. Tak ada. Dengan mana dia berkaitan dengan cara direct, boleh tengok tuai seperti kita jumpa depan. Tak ada. Allah bercakap dengan dia hantar rasul, dia bercakap dengan wahyu, dia bercakap dengan ada hijab, seperti dia bercakap dengan Nabi Musa. Ada hijab, tak boleh tengok tuai. Siti Aisyah baca dua ayat ni. Siti Aisyah, kita tengok rupa-rupa dianya, dia orang alim, dia orang cerdik, dia panggil. Dia cerdik bila dia yakin dah di sisi dia. Dia yakin kata perkara ni, kata Nabi tak lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dia tegak terus. Macam mana mu orang royak, mu tak percaya lagi, mu tak tahu ada orang tu bohong, tegak terus dia. Sebab dia tahu dia ilmu dia mantap, dia panggil ilmu mantap. Cuma lepas tu dia buat berhujah. Dia buat ambil dari Quran mari. Kalau sepatutnya dia tak buat mari dari Quran, boleh dah. Dia terus selalu, tapi dia cerdik. Seperti saya dah, saya cerdik juga. Buat, kata ni, ini hadis begini. Kalau sungguhnya tak pandai kali, tapi baca Nabi dia mau kata, oh alim sungguh dia. Begitu ya cerdik ni, cerdik menipu. Siti Aisyah ya cerdik sungguh, dia pandai sungguh.
Saya pandang nipu. Sebab tu bakal kata pandang aling. Dah, apa tipu nak pergi kata, dia kata aling ya. Hak semua tak pandang kali pun. Tak pandang. Kita tahu dah benda lagu ni. Kita buat nolak wajah krok, buat nolak wajah hati. Gitu ya. Kalau nak cari hadis mari gak, orang kata apa dia hadis. Hakikat hadis pun tak tahu, tak betul, tak kenal kita hadis pun tak kenal kali. Baca gitu ya. Tapi kita boleh ambil kesimpulan sudah ada dah gak, tak apa dah lah. Soalnya kalau kita nak tewak mutu gak, kita tahu dah. Mutu dia dia pergi 2 batu dulu, kita duduk belakang apa boleh, dia muka 30 cc ya. Lagu tu kita boleh pulang belakang. Lepas tu kita boleh buat main lah, buat main boleh. Siti Aisyah dia sudah tanya Rasulullah. Dia sudah tanya Rasulullah macam mana tajuk masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah cerita dia. Sedap dia main orang mari tanya belakang. Macam mana kerana boleh buat tak erti. Sedap dia yakin dah Siti Aisyah. Maka orang yang katakan Siti Aisyah itu pandangnya dia bukan hadis Rasulullah, tak betul. Kalau kita tengok, kalau kita lihat kepada awal cakap apa, ya pandangnya dia betul-betul. Dia kata bila Masruq tanya, adakah Nabi tengok Allah, melihat Allah, dia kata di manakah engkau 3 perkara yang bila seorang itu cerita kepada engkau 3 perkara ni, orang itu bohong. Siapa cerita Nabi Muhammad lihat Allah, orang itu bohong. Dia baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ni dalil aku. Seorang kata ni aku, pandangnya aku. Kalau tengok sampai kepada penghujung, kita tahu dia bersanad kepada Rasulullah, bukan pandangnya dia. Tak serupa dengan Ibn Abbas. Kalau kita tengok Ibn Abbas tak usah tilik kepada ittirab, tak usah tilik kepada lafaz dia yang banyak. Dia royak pandangnya dia kata ra'ahu. Pandangnya dia tak ada kata Rasulullah kata aku lihat. Dia kata Ibn Abbas kata ra'ahu bi fuadihi, ra'ahu melihat ia akan dia. Pandangnya Ibn Abbas tak serupa dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah kata aku tanya Rasulullah. Itu di antara hujah-hujah bagi orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Ulama yang ambil jalan sikap jalan tengah, di antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani dan orang-orang yang lain, dia kata Ibn Abbas pun betul, Siti Aisyah pun betul, sama-sama betul. Dua tu sama-sama betul. Dia tanggung macam mana sama betul. Ibn Abbas kata Nabi lihat Allah, iaitu kita kena ambil hak dia kata ra'ahu bi fuadihi, dia lihat dengan hatinya. Atau orang ambil jalan tengah. Hak Ibn Abbas isbat, iaitu Nabi lihat Allah bukan lihat dengan mata kepala, lihat dengan hati. Nampak dengan mata hati dia. Hak Siti Aisyah Nabi hak lihat bi'ainihi, hak nampak dengan mata ni. Hak Nabi royak dia tak tengok dengan mata. Hak Ibn Abbas isbat tengok dengan hati. Tak ada belawai dua tu, tak ada apa. Tanggung begitu. Itulah jalan hak mudah bagi kita. Bagi kita orang awam hak mudah. Tetapi bagi orang hak alim, kalau nak kata gitu, ya tak sudah lagi orang alim. Boleh nak kata gitu, tapi syaratnya kena sampai sahih daripada Ibnu Abbas kata begitu. Ibnu Abbas kata begitu dengan sanad yang sahih. Lafaz Ibnu Abbas kata begitu, ya boleh kita tanggung suka. Tentu kata Ibnu Abbas kata ra'ahu bi fuadihi marratain. Ya okey, betul. Tetapi tidak ada di sana sanad yang Ibnu Abbas kata begitu, sebab ada di